Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma tahhir qulubana. Wa thabbit alsinatana. Wahdina ila siratil mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, suci bersihkan hati-hati kami, perteguhkan lidah-lidah kami dengan kebenaran dan kebaikan, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, seluruh kru IMEX, para haji, hujaj, para penonton, anak-anak muda, amirah, yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Semalam kita telah bercakap tentang satu virus. Virus ini dia boleh merebak, boleh berjangkit melalui mulut, melalui tangan, melalui isyarat. Dia akan sampai virus ini melalui mata ataupun melalui telinga. Virus ini berpunca daripada hati. Virus yang sangat buruk. Dan inilah tabiat ataupun perangai musuh-musuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan tentang seorang perempuan, isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab, orang kampung panggil, masyarakat Mekah panggil Ummul Jamil. Orang comel, tapi mulut busuk. Dia merupakan adik-beradik kepada Abu Sufyan, isteri kepada Abu Lahab. Wa mura'atuhu, dan isteri Abu Lahab, hammalatal hatab, akan menjadi pembawa kayu-kayu api di dalam neraka Allah. Ada sebahagian di kalangan ulama-ulama tafsir seperti Mujahid mentafsirkan hammalatal hatab, pembawa kayu api itu juga boleh ditafsirkan dengan hammalatal hatab, hatab dengan makna an-namimah, pembawa cerita-cerita, pembawa berita-berita karut, pembawa kata-kata yang boleh merosakkan masyarakat, yang kerjanya mengadu domba, mengapi-apikan dan menyebarkan fitnah. Hammalatal hatab, pembawa fitnah, penyebar fitnah. Dibandingkan hatab, kayu api, seperti ataupun dibandingkan perkataan-perkataan fitnah ini yang dilemparkan, yang disebarkan itu seperti kayu api, kerana dia boleh membakar hati manusia, membakar akal manusia, membakar diri manusia, membakar dan membawa kepada kehancuran. Ini kesan yang buruk. Sambungan daripada perbincangan kita semalam, ayah heng kita, abadeng kita, tuan-tuan haji,
Pegawai-pegawai Aiming yang sama dengan saya pada malam ini, jangan lupa untuk kita share. Kerana ini satu persoalan yang berlaku hari ini. Nabi SAW memberi ingatan besar tentang dosa yang besar ini. Li'annaha tufarriqus saffal wahid. Dia boleh memecah belahkan jamaah Islam. Pemimpin sama pemimpin boleh berbalah. Punca dia daripada fitnah. Daripada perkataan-perkataan yang dipindah-pindah. Yang mengadu dombakan. Perkataan-perkataan yang dibawa-bawa. Sembang-sembang yang dipercakapkan. Boleh meretakkan jemaah. Boleh meretakkan institusi. Boleh merentakkan agensi. Boleh meretakkan masyarakat. Bahkan boleh menghancurkan kesepakatan dan perpaduan. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Adakah kamu suka? Nabi kata para sahabatnya, adakah kamu suka aku nyatakan dan aku khabarkan kepada kamu tentang orang yang paling buruk di kalangan kamu, orang yang paling jahat di kalangan kamu? Sahabat Nabi kata, bala, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-masya'un, orang yang suka berjalan, suka lepak, suka sembang, bin namimah, dengan membawa namimah, perkataan-perkataan fitnah, cerita-cerita bohong, cerita-cerita karub, ataupun perkataan-perkataan orang, walaupun benar, yang boleh menimbulkan keburukan. Al-mufarriqu bainal ahibbah, yang boleh memisahkan antara teman-teman, kekasih-kekasih, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Al-baghuna lil bara'i al-anat, orang yang sentiasa mencari untuk orang yang baik-baik, orang yang bersih, orang yang tidak melakukan kesalahan. Al-anat, kebinasaan, keburukan, kejahatan, bahkan akhirnya zina, berbagai macam. Anat dengan makna bagai orang yang baik, kita bawa cerita bak rasuah, cerita bak makan 5%, 10%. Ni biasa sapa pada saya. Saya nak bawa satu cerita. Ada orang yang baik, dia mari tanya saya. Dia kata, ini cerita saja. Kata, Ustaz, betul ke Ustaz kahwin dua? Cerita dah. Ayah haji kita, jangan marah, cerita je, nak gambarkan. Saya kata, siapa yang cakap ramah dah, cakap Ustaz, orang kampung cakap ramah dah. Dah mereka tahu ke saya kahwin dengan siapa? Tak tahu mereka bercakap. Ramai ke? Ustaz dah percaya, tak kita tanya orang. Ini satu kisah ataupun satu gambaran. Gambaran kalau kita kahwin dua pun bukan salah dah. Tak salah. Macam ke pengarah kita, tak salah. Sepatutnya baguslah, kelebihan Tuhan bagi nikmat dia. Hanya kita ni tidak bawa cerita bohong. Yang pertama, fitnah. Tujuan apa? Tujuan dia dua jenis. Yang pertama, nak menimbulkan kecurigaan. Kadang-kadang orang puan ni, minta maaf lah, ada Muslimat Amirah yang ada dengar saya ni. Kadang-kadang orang perempuan ni, dia dengar orang lain kahwin dua, dia marah dah. Bukan suami dia. Kalau suami dia kahwin dua, dah tahulah. Dia dengar orang lain, lagi-lagi wakil rakyat, dia kata, oh dah jadi wakil rakyat kahwin dua pula. Oh, dia marah. Oh, siang ke bini dia. Ini perkataan-perkataan, kalau betul pun salah. Lagi-lagi salah. Lagi-lagi bohong, cerita. Itu contoh saya nak gambarkan. Ada tujuan dia. Tujuan dia apa dia? Nak mencari al-anat, yang membawa kerosakan, yang membawa keburukan, yang membawa kebencian kepada lil-bara, orang yang bersih, orang yang tidak lakukan dosa. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, man namma ilaika namma anka.
Kalau orang tu suka membawa fitnah kepada engkau, dia juga akan membawa fitnah tentang engkau. Kalau orang tu dia suka cerita barang fitnah kepada awak, sebenarnya tentang awak pun dia akan cerita ke orang, kata Hasan Al-Basri. Orang ni, jaga-jaga orang ni. Kalau bab orang lain dia bawa cerita kamu, bakmu pun dia akan cerita ke orang. Sulaiman bin Abdul Malik, raja, duduk di sisi Az-Zuhri, seorang ulama. Tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, faqala lahu Sulaiman. Seorang lelaki datang. Ketika lelaki ini datang, Sulaiman bin Abdul Malik berada bersama dengan seorang ulama, Az-Zuhri rahimahullah. Sulaiman ni bila mari lelaki ni terus dia kata, balaghani annaka waqa'ta fiyya wa qulta kada wa kada. Telah sampai kepada aku, engkau telah melakukan tentang aku dan engkau bercerita tentang aku demikian. Kata Sulaiman, betul ke? Siapa ke aku, telinga aku ni orang cerita, mu kata ke aku ke ni, 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 mu buat ke aku ke ni. Betul ke dia? Faqala ar-rajulu, tiba-tiba lelaki itu terus jawab, ma fa'altu wala qultu. Aku tak buat dan aku tak kata, hak mu kata tu aku tak kata pun. Yang sampai pada telingamu aku tak buat. Aku tak laku, aku tak kata pun. Faqala Sulaiman terus berjawab, innal ladzi akhbarani sadiqun. Ini biasa siapa, ini biasa berlaku kita. Orang yang benar yang tolong sapa ke aku ni. Orang ni orang baik, orang bagus, tolong sapa ke aku ni. Kau tahu lah. Kau tahu sebab orang yang beritahu ke aku ni aku percaya ke dia. Sadiq. Terus Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah jawab, la yakunu nammamu sadiqan. Orang yang suka bawa fitnah, bawa cerita-cerita ini bukan orang yang benar. Kata Az-Zuhri. Zuhri kata apa? La yakunu nammamu sadiqan. Orang yang suka bawa cerita-cerita, perkataan orang, cerita orang, peristiwa orang, percakapan orang, lagi-lagi fitnah, orang ni bukan orang benar. Faqala Sulaiman tu jawab, sadaqta, betul wahai tuku. Summa qala li rajuli Sulaiman. Az-Zuhri kata ke lelaki tadi, idhab bisalam, engkau pergilah dengan selamat sejahtera. Pergi melayang Sulaiman ni. Benda begini suka sangat. Lepas tu Syekh Muhammad Abdul Mu'ti ni, tuan-tuan, saya nak pesan ni, ambil ni. Kalau ada sesiapa yang pandai potong video malam ni, tolong sebar, tolong share. Bukan saya tulis ni. Saya hanya pindahkan apa yang disebut dalam buku ni. Dalam muka surat 46, man nuqilat ilaihi namimatu, sesiapa yang dipindahkan padanya sesuatu perkataan, percakapan orang, satu-satu fitnah, perbohongan, berita ataupun apa dia, alaihi sittatu umur, ke atas dia mesti 6 perkara dia kena buat. 6 perkara yang kena ada atas diri dia. Yang pertama, alla yasduqan namam. Orang yang suka membawa percakapan dan berita-berita orang yang tidak tahu kebaikannya dan tidak tahu kebenarannya, lagi meragukan, bahkan berkait dengan fitnah, tidak betul. Dia tak benar. Jawab gitu, tak betul. Li'anna an-namam fasiqun. Orang yang suka membawa berita percakapan orang kepada orang ramai ni, orang fasik. Orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik. Fasik dah. Orang yang suka bawa cerita kepada orang, lagi-lagi fitnah, daripada Deadline lah, daripada Malaysia Insider lah, daripada Malaysia Kini lah, kadang-kadang cerita tak betul. Contoh, ataupun percakapan yang dia reka, dia cerita ke orang. Ataupun kadang-kadang dia guna bahasa mudah. Saya dengar ramai orang bercakap. Ini biasa saya dengar. Isu yang berlaku, yang berlega dalam masyarakat.
tentang 5%, tentang 10%, tentang rasuah, tentang apa sahaja. Ni semua cakap-cakap orang yang berhati busuk, yang suka sebar fitnah untuk memburukkan kerajaan yang ada ini. Dan orang ni memang fasik, kata pengarang. Fasik, orang yang suka bawa berita karut tidak ada sumber. Fasik. Yang kedua, yanhawu an dhalik. Dia kena cegah orang tu. Wa yansahu lahu, kena beri nasihat pada orang yang bawa cerita tu. Wa yaqbihu alaihi fi'lah, kita kena mengeji terhadap perbuatan dia. Kena beritahu dia, mu ni kerja suka sungguh bawa cakap apa orang. Cerita-cerita terfitnah sikit dalam grup, bawa WhatsApp, masuk dalam grup WhatsApp, cerita daripada tak tahu Facebook, kan masuk dalam grup ni, kan masuk dalam Facebook ni, kan masuk dalam Facebook ni, kan masuk dalam grup WhatsApp ni. Suka sangat copy paste link-link hok yang tak tahu color ni. Mu ni tak ada kerja ke? Baik, pindah ke Quran, pindah hadis Nabi. Ni yang kedua. Yang ketiga, wa yabghaduhu fillah. Orang yang dengar cerita macam ni, kalau siapa cerita ke dia macam ni, dia kena benci dalam hati kerana Allah. Dia kena benci orang ni. Fa innahu baghidun ila Allah. Kerana orang yang macam ni memang dibenci oleh Allah. Yang keempat, la yazunnu bi akhihi al-ghaib su'an. Kalau siapa cerita ke dia, orang siapa dah dia dengar, tak boleh nak tutup telinga. Orang siapa kita duduk kedai kopi, duduk jenis sembang. Cakap lalu, dia kata, oh, mu tahu ke tak? JPKK lah ni lebih kurang dengan JKK dulu. Bahang 5% belaka. Kita dengar kedai kopi cakap. Ni contoh. Ada orang ramai cakap macam ni. Sepatutnya dia ke SBRM kan cakap kedai kopi. Kita dengar macam tu, dia sebut JPKK mana? La yazunnu bi akhihil ghaib. Jangan disangka sesuatu yang buruk kepada saudaramu yang tidak hadir, yang diceritakan dalam sembang-sembang kedai kopi itu, kerana firman Allah, ijtanibu kathiran minaz-zann. Naklah kamu mengelak, menjauhkan banyak sangka buruk. Inna ba'da dhanni ithmun, kerana sebahagian daripada sangka itu dosa. Ni yang keempat. Yang kelima kata dia, la yahmiluka ma hukiya laka ala tajassus wal bahs litahaqquq minhu liqaulihi ta'ala wala tajassas. Jangan membawa engkau daripada apa yang diceritakan kepada engkau untuk engkau menyiasat, menyelidik dan mencari tahakkuk benda yang benar sekalipun. Kerana firman Allah, wala tajassasu, jangan kamu menyelidik, jangan kamu mensiasat-siasat. Jangan, kita nak pergi siasat, dengar cerita ada seorang materi tu ada hubungan dengan mawar. Contoh, dengar cerita tu. Dah kamu dengar daripada mana? Saya mahu siasat. Kamu nak siasat macam mana? Siasat kenapa? Bukan kerjamu macam tu. Wala tajassasu. Jangan. Mu dengar cerita macam tu, jangan membawa kepada engkau nak siasat benda yang tak ada kaitan denganmu, yang tidak akan memberi manfaat kepadamu, yang tidak ada faedah pun padamu. Kalau benar pun, dibuat laporan polis. Biar polis yang siasat. Kerja polis siasat. Bukan kerja kita siasat. Bukan kerja kita ni hak siasat kapung ni. Kerja polis, kerja SPRM, mereka telah dipertanggungjawabkan kerja siasat. Bukan kerja kita untuk menyiasat. Kalau nak jadi siasat, minta jadi PDRM. Yang keenam, la yarda li nafsihi ma nahan namma ma'nu. Dia tamak kali tidak restu untuk diri dia apa dan dia larang terhadap orang yang bawa berita tu. Wala yahki namimatah. Dalam hati dia, bila dengar cerita ni, dia nak sekat kedai kopi dah. Nak lari roti canai tepah dah. Air ada dah, kucak dulu. Nak minum. Leling dengar cakap. Dalam hati jangan kita restu. Dalam hati kita rasa nak marah.
Kita tak mampu nak kata depan orang ramai, takut dia malu pula. Takut orang kata ke kita pula apa ni, kedai-kedai kopi nak balah. Walayah, jangan pula cerita. Hak dengar kedai kopi tadi, jangan kita cerita pula korang. Fayakunu namaman wa murtaban. Akhirnya kamu pula menjadi penyebar fitnah dan orang yang membawa umpatan-umpatan manusia. Jangan. 6 perkara ni. 6 perkara. 6 perkara ini kata dia yang sepatutnya ada pada kita bila sampai apa-apa cerita, apa-apa berita, lagi-lagi fitnah yang sumbernya tidak diketahui kebenarannya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini, Abadeng kita, Abang Man kita, seluruh yang ada di hadapan saya, para penonton, tolong share maklum agar masyarakat kita tahu virus ini lagi bahaya daripada virus COVID-19. Kita minta tolong daripada virus COVID-19. Tapi orang yang kena COVID-19 yang telah meninggal dunia, mereka mendapat ganjaran pahala seperti mana mati syahid. Kita, orang yang mati kerana virus namimah, virus suka mengadu domba, membawa cerita fitnah ini, dia bukan macam mati syahid. Dia orang mati macam ni, mati atas dosa besar. Mati sebagai seorang yang fasik jika tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta lindung daripada Allah kecelakaan di dunia dan membawa kebinasaan dan azab di akhirat. Moga-moga kita sambung semula pada malam besok. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Cik Firdaus, Tak Kamar Zaman, seluruh IMIX Dondon, seluruh yang sentiasa bersama dalam program Kalam Murabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terengganu, negeri Darul Iman. Terengganu, menjunjung hukum Islam. Terengganu, maju tegak sejahtera, bawah panduan umarat dan ulama. Modal insan jadi keutamaan, iji ummah bertakwa dan beriman. Semua rakyat, tak kira bangsa agama, mendapat rahmat dari Maha Esa. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis tepat kuat, perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan bersama.
TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.